Dan pagi ini kita teruskan Selamat Pagi Malaysia untuk untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan taman Ismail boleh digunakan untuk menyatu padukan juga menjadikan satu aspek lebih dimajmukkan lagi kepada masyarakat setempat. Bersama kami pagi ini Profesor Madya, Dr. Landscape Architect Dr. Nur Atiyah Ismail, Presiden Institut Arkitek Landscape Malaysia, dan juga Landscape Architect Carlos Nazri Ishak. Lama tak jumpa. Finally macam reunion kita pagi. Terima kasih Doktor, terima kasih Tuan Carlos sekali lagi bersama kami. Kita nak bercakap berkenaan tentang taman dan juga festival ini. Betul. Dalam taman itu, bukanlah kita nak kata dalam taman, dalam hati ada taman. Tapi dalam taman itu selalunya dimeriahkan dengan festival. Betul. Dan juga disusuli dengan keunikan festival. Jadi apa yang boleh kita fahami taman dan festival ini? Ya, terima kasih. Taman dan festival ni sebenarnya kita kata apa, macam tadi tu dalam hati ada taman dan sebagainya. Sebab saya rasanya kita punya penonton di rumah pun percaya bahawasanya first impression kan, bila kita ada festival, kita jemput saudara mara datang rumah dan sebagainya kan. Jadi kita yang pertama kita tengok taman dulu, betul kan? Jadi bila taman kita cantik dan indah, dia menggambarkan festivities tu. Maksud kita jemput mereka datang dengan bunga yang kita kata apa, berwarna-warni, roses, lily kan. Sekarang kita ada hydrangea dan sebagainya. Jadi itu yang kita kata menaikkan lagi semangat untuk kita menikmati festivals dengan taman yang indah, sama di rumah kita, di neighborhood kita maupun di shopping malls dan sebagainya kan. Jadi taman dan festival sebenarnya bagaikan irama dan lagu. Gitu ya. Kalau ada lagu yang baik, lagu yang indah tapi tiada irama yang kita kata menusuk kalbu, jadi tak indahlah festival kita. Jadi taman dan festival adalah bagaikan irama dan lagu sebenarnya. Kalau digunakan ataupun diambil contoh tempatan Floria Putrajaya dengan kawasan seluas yang telah pun yang ada juga dilengkapi dengan landscape pavilion, begitu banyak seni landscape itu diaplikasikan. Sejauh mana ini diharap boleh dikembangkan lagi ke lokasi-lokasi yang lain supaya budaya mencintai alam sekitar itu dapat diterapkan lagi dalam masyarakat? Sebenarnya sebagai contoh yang Liha sebut tadi pasal Floria, so kita dapati benda ni, festival ini dapat diperkembangkan di seluruh Malaysia. Seperti di Kuala Lumpur, dia orang dah start buat festival. Di setiap majlis perbandaran pun dah ada festival dekat festival taman dan landscape. So festival ini dapat menggalakkan orang untuk bergembira. Sebab kita tahu bila kita pergi ke satu tempat yang ada tempat yang cantik, yang ada bunga-bunga, ada kawasan yang menarik, ada gazebo, ada water feature, ada elemen-elemen air. Jadi dia akan membangkitkan rasa tenang, rasa apa orang kata, rasa happy, rasa gembira. Dan di samping itu kita tahu bahawa landscape dan taman ini dapat bila kita berada kat satu tempat yang cantik dan tenang tu, kita akan dapat merembes hormon serotonin, hormon kegembiraan, dan kita akan rasa teruja. So kita dapat menghilangkan stres. Jadi memang wajar festival seperti Floria diperkembangkan di seluruh Malaysia, dan supaya setiap orang, setiap masyarakat dapat merasa, walaupun mereka duduk di Sabah, Sarawak ataupun di Perlis, Kedah, dapat ada tempat untuk diorang pergi. Tak semestinya di Putrajaya saja. Di samping kita merembes peluh di bawah hari di area-area taman itu, kita juga boleh membawa keluarga dan meluangkan masa dengan keluarga. Sebenarnya. Cuma bila bercakap berkenaan tentang taman dan festival ni, Doktor, ia melibatkan ilmu landscape dan juga ilmu sedikit agriculture, horticulture dan sebagainya, berkenaan bunga dan juga tanaman. Jadi dua bidang ini bagaimana disekalikan bagi menghasilkan sebuah taman yang berasaskan flora dan juga fauna yang menarik? Alhamdulillah. Sebenarnya saya sangat teruja bila dipanggil pagi ni, sebab saya nak juga maklumkan kepada seluruh penonton di Malaysia bahawasanya orang-orang Malaysia sekarang sangat hebat dari segi gardening dan juga horticulture. Especially after COVID kan, ramai kita punya masyarakat dah
mempunyai ilmu horticulture yang baik dan juga mempunyai ilmu reka bentuk yang agak kita kata apa menarik. Jadi bukan macam zaman dulu kita susun pasu je. Kalau kita nampak di rumah-rumah dah ada a good landscape yang kita boleh bangga. Dan sebab tu kalau nampak dekat TikTok, dekat Reels kan, rumah-rumah masyarakat kita, wow, daripada landscape, interior, amazing. Jadi rakyat Malaysia, teruskan kita cantikkan lagi alam kita, rumah kita, semua kita terus bahagia. Jadi kita nampak dari segi landscape dan juga horticulture tadi ya. So the first thing yang kita akan buat selalunya bila kita ada niat nak buat taman tu is the reka bentuk dulu. So reka bentuk tu kita kena tengok di manakah kesesuaian tanaman, kesesuaian penggunaan dan juga konsep. Sebab masing-masing ada konsep dia kan, ada yang suka ceria, ada yang suka rimbunan hutan, ada yang suka colours dan sebagainya. Balinese pun ada, English pun ada, Japanese pun ada, Italian pun ada. So macam-macam konsep yang kita boleh pakai. Jadi yang tu kita kena dahulukan. Dan bila kita masuk kepada horticultural, which is more on gardening, we will look into types of plants. Pokok apa yang sesuai dekat kawasan rumah kita. Localize sekali lagi. Sebab tak semua pokok yang ada sesuai dekat semua kawasan. Tapi nak tanam rose sesuai ke? Sesuai. Tapi dia mesti dekat outdoor dan kena ada full sunlight. Itu penting. Jangan tanam rose dalam pasu, letak dekat bawah porch. Kita menangis lah sebab dia tak berbunga. Macam tu. Pokok-pokok ni kita perlukan apa? Kita perlukan setiap pokok ni ada kesesuaian dia. Itu yang kena ada ilmu tu. Memang kena ada ilmu. Mengidentikan taman-taman dan landscape di negara kita ini sebagai satu yang ialah menjadi key factor untuk para pelancong datang macam Kada. Sebab itu di Singapore, Hyde Park ada Winter Wonderland. Jadi Malaysia ada banyak. Malaysia ni kaya dengan taman-taman yang cantik. Dan dia sentiasa current. Minggu ni kita buat tema ni, bulan depan kita buat tema ni, minggu depan kita mengangkat artis-artis. Bagaimana kalau evolusi taman kita sejauh mana telah banyak membantu di antarabangsakan kepada masyarakat, tak kisah pelancong asing ataupun pelancong dalam negara? Kalau kita tengok daripada dahulu, taman, orang ingat taman ni sekadar letak pokok dengan berbunga dan ada elemen pokok sahaja. Tapi sebenarnya taman ni merangkumi pelbagai elemen. Kita kena combinekan elemen kita panggil hard landscape dengan soft landscape, iaitu landscape lembut iaitu seperti pokok, tumbuh-tumbuhan, dan landscape kejur iaitu gazebo, ada water feature dan sebagainya. Justru apabila kombinasi ini bergabung, kita boleh, orang kata kita panggil, ada setengah tempat tu kita panggil borrowed idea daripada luar negara. Bagaimana kita nak menginternationalkan atau mengantarabangsakan taman kita. Jadi kita boleh mendapatkan pelbagai idea di situ dan kita combinekan reka bentuk tempatan dan reka bentuk antarabangsa atau reka bentuk daripada luar, dan kita gabungkan akan menjadi satu reka bentuk yang orang kata wow. Dan seterusnya akan menyebabkan orang rasa teruja untuk ke kawasan taman tersebut. Okey. Tapi doktor, kalau ruangannya pun sekangkang-kera, macam mana nak memfestivalkan vertical garden ada. Kita ada vertical garden kan. So maksudnya penggunaan ruang tu, kalau kita betul-betul gunakan lanskap yang sesuai, ruang yang sempit boleh jadi besar. Tips dia, kalau kita ada ruang yang kecil, jangan guna pokok-pokok yang mempunyai dedaunan yang besar. Sebab bila kita guna pokok-pokok, contohnya kita suka pakai pokok keladi kan dan sebagainya kan. Jadi kalau kita ada space besar boleh, ataupun di sudut dia jadi focal point. Jadi pokok-pokok yang daun yang kecil-kecil tu kita boleh banyakkan lagi. So kita bila kita tengok landscape ni, kita kena ingat dia akan jadi flooring, which is the rumput. Dia akan jadi wall, pokok-pokok kita, dan dia akan jadi roof. So kita akan ada trellis, ada climbers dan sebagainya. Jadi bila kita tengok landscape, kita bukan tengok space yang kita ada tu je. Kena tengok kiri kanan, atas juga dan juga bawah. Macam tu. Jadi dia satu ruang yang betul-betul kita kena guna pakai supaya ruang yang sempit boleh jadi luas. Dan ada juga kalau kita tersilap guna pokok, ruang yang besar boleh jadi sempit. Jadi itu kita kena ada ilmu, tapi tak ada
masalah. Tadi dalam gambar pun ada di Universiti Putra Malaysia, Institut Landscape Architects Malaysia. Memang kita ada banyak kursus-kursus di mana kita boleh ajak seluruh penonton. Terbuka pada awam. Terbuka pada awam juga untuk bersama-sama menambahkan lagi ilmu. Sebab saya sangat percaya bahawasanya sekiranya rakyat Malaysia mempunyai persekitaran yang cantik dan indah, kita ni akan lebih gembira. Kita akan lebih positif dan kita lebih proaktif. Sebab kita buka mata, kita tengok hijau, colours, itulah inspirasi. Setiap manusia perlukan inspirasi kan. Saya nak join. Saya nak merembeskan idea-idea gardening tu nanti. InsyaAllah. Terima kasih Doktor, terima kasih Tuan Carlos bersama dengan kami. Okey, kita nak berehat seketika. Kita nak ke cerita pagi Terengganu. Bikisan dari Terengganu.